Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 15 Oktober bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Kerajaan komited memulakan suntikan pneumococcal kepada semua kanak-kanak tahun depan. Mayat ahli karya masjid ditemui terapung di Sungai Terengganu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan buletin pagi dengan perkembangan di Indonesia di mana gempa bumi 5.9 magnitude menggegarkan selatan Sumatera pada jam 6.23 pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi itu berpusat 147 km barat daya dari Bengkulu pada kedalaman 10 km. Bagaimanapun, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Kementerian Kesihatan komited untuk memulakan suntikan pneumococcal kepada semua kanak-kanak tahun depan melalui peruntukan RM60 juta yang diumumkan dalam Belanjawan 2020. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif itu bagi memastikan sasaran 95% kadar vaksinasi kanak-kanak dicapai. Before that we could make it compulsory, there are also pockets of of communities, the underserved, those the remote areas that we have not achieve as yet. So we want to address that first. Beliau ditemui media selepas melancarkan penyelidikan kolaboratif dalam kejuruteraan sains kluster penjagaan kesihatan teknologi digital QUIZ. Ujarnya pihaknya juga sedang mengkaji cadangan untuk mewajibkan suntikan vaksin. Penyakit pneumococcal boleh menyebabkan pelbagai jenis jangkitan yang serius dalam kalangan golongan muda, warga emas dan pesakit kronik. Ia termasuk jangkitan paru-paru, meningitis, jangkitan darah dan restung. Mayat seorang ahli karya Masjid Kampung Bukit Tok Beng, Kuala Nerus ditemui terapung di Sungai Terengganu berdekatan Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Mayat mangsa yang masih lengkap berpakaian ditemui oleh orang awam petang semalam. Menurut Imam Masjid Azhari Yaakob, kali terakhir beliau berjumpa mangsa berusia 52 tahun kira-kira jam 8.30 pagi Ahad. Lelaki itu dihantar ke klinik untuk menerima rawatan kerana dilihat mengalami gangguan emosi. Tetapi apabila sampai di klinik Teluk Ketapang tu, dia lari keluar. Dia tak nak jumpa doktor. Lepas tu apabila dah lari keluar, saya dengan kereta. Dia menumpang orang yang motor, kita nak kejar tak sempat. Usaha penduduk kampung mencari mangsa gagal sehingga mereka dimaklumkan penemuan mayatnya kira-kira jam 5 petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu SCP Razmi Muhammad Gunus mengesahkan kejadian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Polis melumpuhkan sedikit pengedaran dadas selepas menahan pasangan kekasih di kawasan sebuah kondominium di Jalan Sungai Besi di Ibu Negara Jumaat lalu. Kedua-dua suspek yang ditahan masing-masing penganggur berusia 29 dan 24 tahun. Siasatan polis menemui pelbagai jenis dadah termasuk serbuk dan pil Astosi, pil Aramin 5 dan ketamin bernilai lebih RM416,000 di unit kondominium berkenaan. Modus operandi suspek menyasarkan pengguna di luar pusat hiburan di sekitar Lembah Kelang khususnya Jalan Kelang Lama sejak 3 bulan lalu. Mereka ni start perniagaan dengan lebih modal oleh pengedar di Jalan Seri Kembangan. Maksudnya masa dia ambil dulu dengan percuma. So dia jual, kemudian yang modal dia bagi balik pada pembekal yang awal tu di Seri Kembangan. Keuntungan tu dia beli dadah balik dan dia jual. So dia mula dapat untung dan seterusnya kita dapat tahan dia dengan dadah yang berkenaan. Turut dirampas wang tunai lebih RM3,000, sebuah kereta dan barangan kemas. Kedua-duanya ditahan reman 7 hari bermula Sabtu lalu. Sementara itu, seorang lelaki dan wanita warga Afrika ditahan kerana disyaki menjadi dalang sedikit penipuan black money. Mereka ditahan dalam sebuah di sebuah premis di Jalan Taman Ria, Taman Gembira di Ibu Negara Selasa lalu. Datuk Seri Mazlan berkata kedua-dua suspek berusia 36 dan 37 tahun adalah bekas penuntut di negara ini.
Suspek menyasarkan mangsa yang mahu mendapatkan wang dalam jumlah yang banyak dengan hanya bermodalkan RM10,000. Pemeriksaan menemui pelbagai peralatan termasuk sebotol cecair kimia, sebungkus serbuk putih dan 123 keping kertas mata wang asing yang disyaki palsu. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang meneliti cadangan untuk menjadikan tempoh perkhidmatan sepenggal ahli majlis di pihak berkuasa tempatan PBT selama 5 tahun berbanding 2 tahun ketika ini. Menterinya Zuraidah Kamarudin berkata ia bagi mewujudkan kesinambungan dengan ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen selain menjamin perkhidmatan yang konsisten sepanjang tempoh perkhidmatan. Ujarnya tempoh perkhidmatan yang sama selama sepenggal bagi adun dan ahli majlis juga memudahkan pelaksanaan sebagai pelan pembangunan yang dirancang. Jadi kalau ianya dibuat atas dasar setahun dalam bahasa konteks ada yang setahun, ada yang 2 tahun dan bertukar, ia tidak akan dapat memastikan atau determine ataupun tidak dapat menggarantikan, menjaminkan bahawa pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang mereka dapat dan pengalaman itu dapat digunakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan konvensyen pemerkasaan PBT sempena Asia Pacific Urban Forum ke-7 di Bayan Baru. Jelasnya lagi cadangan melanjutkan tempoh perkhidmatan ahli majlis itu disuarakan dalam konvensyen berkenaan. Selain itu, KPKT juga akan menyarankan PBT tidak tertumpu hanya kepada lantikan politik. Sebaliknya, peluang itu wajar terbuka kepada orang awam yang berupaya berkhidmat kepada rakyat. Selepas 13 tahun dilaksanakan, program membantu pengajar bahasa Inggeris ETA terbukti berkesan meningkatkan penguasaan bahasa itu dalam kalangan pelajar. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah program itu juga mempereratkan hubungan Malaysia dan Amerika Syarikat. Terdahulu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Fulbright Program ETA peringkat Pahang di Kuantan. Dalam titahnya, baginda menegaskan pendidikan kini sudah berubah sejajar perkembangan kemajuan teknologi. Ia tidak lagi khusus untuk peringkat kanak-kanak berusia 7 tahun hingga tamat sekolah menengah. Pelajar juga tidak terikat dengan pendidikan dalam bilik darjah, tetapi dilatih memiliki pemikiran kritis, menganalisis maklumat dan mengaplikasi ilmu dalam kehidupan seharian. Justru titah baginda, rakyat perlu merebut peluang termasuk menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan antarabangsa. Baginda yakin penguasaan bahasa itu tidak menjejaskan jati diri rakyat Malaysia. Terdapat 100 program ETA dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Amerika Syarikat Malaysia mengenai pertukaran pendidikan MACEE. Program ini dilaksanakan di 9 negeri termasuk 14 sekolah di Pahang. Majlis Rasmi Kerajaan wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam usaha memartabatkan bahasa itu sebagai bahasa ilmu. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemimpin dan kerajaan harus menunjukkan komitmen tidak berbelah bagi dalam usaha berkenaan. Beliau mengesyorkan kepada pemimpin supaya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dan bukan bercampur aduk, termasuk ketika mengadakan sidang media. Tetapi sekiranya kita berikan contoh penguasaan bahasa begitu lemah dan kemudiannya menjelaskan hal-hal yang penting dalam bahasa Melayu campur aduk bahasa Inggeris, seolah-olah bahasa Melayu tidak mampu mengungkap permasalahan yang lebih rencap dan canggih. Beliau menyampaikan ucap tama pada Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Nusantara peringkat negeri Melaka di Aikro semalam. Menurut Datuk Seri Anwar, sudah sampai masanya setiap pemimpin kerajaan mengutamakan bahasa Melayu dalam setiap program yang dianjurkan di peringkat kebangsaan seperti yang termaktub dalam dasar kebangsaan. Namun, penggunaan bahasa Inggeris penuhnya boleh dilaksanakan jika Malaysia menjadi tuan rumah bagi acara antarabangsa. Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak mahu penjelasan dan perincian formula tepat daripada Kerajaan Pusat berhubung agihan belanjawan 2020 baru-baru ini. Walaupun akur dengan peruntukan yang diberikan, perincian itu perlu dirujuk dengan kedua-dua negeri terbabit. Kenyataan bersama itu dibuat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Abang Openg. Sudah pasti memerlukan kewangan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita perlukan. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita akan lihat kerangka mana yang kita perlu mendapat penjelasan dan perhatian daripada kerajaan pusat.
Demand is, people only give you that much, you have to accept. Of course, you want more. But the only thing is, we would like to have the right formula where you calculate how much you should give. Because it cannot be just one-off. It must be based on a certain formula. Bagaimanapun, kedua-dua kerajaan negeri tetap berterima kasih dengan peruntukan diberikan. Perkara itu juga akan dibangkitkan oleh Datuk Seri Muhammad Syafiee dalam sesi perbahasan Parlimen. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari semalam membuat kunjungan hormat kepada Datuk Seri Muhammad Syafiee bersama Menteri Kabinet Negeri. Ia adalah lawatan balas kunjungan hormat Kerajaan Negeri Sabah ke Sarawak tahun lalu. Kerajaan Kelantan membentangkan belanjawan Kelantan 2020 dengan defisit berjumlah 46.7 juta ringgit. Angka itu menunjukkan peningkatan defisit 31.36% atau 11 juta ringgit berbanding 35.7 juta pada belanjawan 2019. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob Ahmad berucap ketika membentangkannya pada persidangan DUN Kelantan. Ujarnya, walaupun anggaran belanjawan negeri mencatat defisit untuk 2 tahun berturut-turut, kerajaan negeri mencatatkan perbelanjaan sebenar dengan lebihan 38.2 juta ringgit pada 2017 dan 40.4 juta pada 2018. Prestasi kewangan negeri pada 2019 juga dijangka dapat mengurangkan jumlah defisit semasa. Ia hasil perbelanjaan berkhidmat dan mengikut keutamaan. Belanjawan Kelantan 2020 bertemakan sederap usaha tertuai sejahtera. Itu berteraskan keberkatan, kemakmuran dan kebajikan. Kerajaan Negeri Melaka akan menubuhkan Yayasan Nusantara sebagai usaha untuk meningkatkan nilai jati diri serta budaya Melayu. Ketua Menterinya, Adli Zahari berkata, penubuhan yang akan diriasasikan menjelang akhir tahun ini fokus kepada usaha memupuk budaya bangsa dalam kalangan masyarakat. Adli berkata ketika ini banyak nilai baik orang Melayu sudah dilupakan sehingga golongan terbabit terdedah dan terpengaruh dengan budaya asing. Jadi kita akan meletakkan salah satu daripada Trust Yayasan Nusantara itu adalah untuk meningkatkan budaya itu supaya nilai-nilai baik dan nilai-nilai yang positif yang ada pada bangsa Melayu itu dapat dijadikan trust untuk membangunkan negeri dan juga membangunkan negara kita. Beliau ditemui selepas menutup Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Nusantara. Adli berkata seorang ahli akademik sudah dikenal pasti untuk mengetuai yayasan berkenaan yang dijangka diumumkan tidak lama lagi. Yayasan Nusantara akan menggabungkan beberapa institusi bahasa serta cendekiawan bangsa bagi memastikan asas penubuhannya mencapai matlamat. Sultan Perak Sultan Nazri Shah berkenan merasmikan Sekolah Menengah Sains Tapa Sesta sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Sekolah yang berusia 10 tahun ini mencatat banyak kejayaan, pelbagai peringkat dalam bidang akademik serta pengembangan potensi dan bakat murid. Turut berangkat pada majlis itu Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihili Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Afifullah Shah. Hadir bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Sesta adalah sekolah bertaraf asrama penuh yang mempunyai keluasan 30 hektar, dilengkapi dengan 5 bangunan 3 tingkat. Menempatkan 30 bilik darjah, 2 blok asrama, dewan serta kemudahan asas lain dengan kos pembinaan lebih 38 juta ringgit. Pembinaan dimulakan pada 2006 dan siap sepenuhnya pada 2009. Ia menempatkan 755 murid, 66 guru bersama 20 kaki tangan sokongan. Antara kejayaan dicatatkan sekolah ini ialah anugerah khas emas dalam Japan Design dan Invention Expo 2019, anugerah emas dalam International Conference of Young Scientists 2019 dan anugerah emas dalam 8 Malaysia International Young Inventors Olympiad. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bintang K-pop terkenal Suli yang sekian lama menjadi sasaran komen terlampau dalam talian ditemui mati di kediamannya semalam. Mayat Suli yang juga bekas anggota kumpulan FX ditemui pengurusnya di kediamannya di pinggir Seoul. Menurut polis, artis berusia 25 tahun itu mengalami tekanan perasaan yang teruk. Punca kematian bagaimanapun masih disiasat. Suli atau nama sebenarnya Choi Jin-ri turut dikenali kerana lantang memperjuangkan hak asasi wanita yang menyebabkannya menjadi mangsa buli dan gangguan online.
Beliau mula menyertai kumpulan FX pada 2009 dan menjadi antara artis K-pop wanita ternama dunia. Antara lakonannya yang dikenali pula adalah menerusi drama bersiri To the Beautiful You dan Hotel de Luna. Beliau pernah berundur seketika dari dunia seni pada 2014 kerana bergelut dengan masalah buli cyber. Thailand dijangka dilanda musim sejuk hujung tahun ini sehingga Februari tahun hadapan disebabkan corak cuaca di China. Suhu paling sejuk bakal dirasai bermula akhir Disember sehingga pertengahan Januari 2020. Memetik laporan dari laman web Thai PBS World, ibu kota Bangkok dijangka mencatat suhu antara 15 hingga 17 darjah Celsius. Sementara sesetengah kawasan di utara negara itu seperti Chiang Rai, Sangkon Kangkon dan Nakhon Phanom mungkin menyaksikan suhu serendah 7 hingga 9 darjah Celsius. Pada 2016, satu gelombang cuaca sejuk di seluruh Asia Timur menyebabkan suhu pada Januari di Bangkok menurun serendah 16 darjah Celsius. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Pasukan futsal kebangsaan terus mempergiatkan persiapan seminggu sebelum menyertai kejuaraan EFF 2019 di Vietnam. Turun dalam aksi persahabatan antarabangsa malam tadi, skuad bimbingan Chiu Chun Yong itu merakamkan kemenangan 5-0 mengatasi New Caledonia. Malaysia mengatur dua perlawanan ujian mentang New Caledonia di Kompleks Sukan Panasonic di Shah Alam sebagai persediaan sebelum menyertai kejuaraan EFF 2019 di Ho Chi Minh minggu depan. Aksi pertama malam tadi, tuan rumah membuat permulaan agresif dengan mendahului lawan 2-0 dalam tempoh 3 minit pertama. Bermula jaringan Ahmad Haris Naim Muhammad Nasir dan Muhammad Rizwan Bakri, ketua pasukan yang baru Saiful Nizam Muhammad Ali kemudian memastikan skuad negara menutup babak pertama dengan kedudukan semasa 3-0 menerusi gol minit ke-12. New Caledonia yang menghuni ranking dunia lebih bawah tampak berbahaya menerusi serangan-serangan balas yang pantas, namun dihampakan dengan penyudah tumpul selain dibantu ketangkasan penjaga gol kebangsaan. Abu Hanifah Hassan memastikan skuad negara merakam kemenangan selesa apabila menjaringkan gol minit ke-21 dan 39 untuk perlawanan berkesudahan dengan keputusan 5-0. Kedudukan pasukan dijadualkan turun dalam aksi kedua dan yang terakhir malam esok di gelanggang sama. Jago silat negara Muhammad Al-Jufi Jamari berdepan ujian paling sukar dalam karirnya menjelang edisi sulung kejuaraan Asia di Yangtze, China dari 18 hingga 23 Disember depan. Jelas bekas juara dunia itu, cuaca bakal menjadi halangan utama apabila lokasi pertandingan berlangsung di bawah suhu paras beku. Memang sejuk sangat kerana masa kalau kita pergi Open Belgium ke apa pun dia dalam 9 darjah Celsius. Itu pun kadang-kadang kita orang pergi pun boleh keluar darah kat hidung, kat mata, kat telinga. Itu 9 darjah Celsius. Apatah lagi minus kan. Jadi penyesuaian latihan di sana perlu, dan pesaka pun dah ada ketengahkan untuk kami pergi berlatih di sana. Difahamkan suhu di lokasi pertandingan kejuaraan Asia nanti boleh menurun di bawah 25 darjah Celsius. Majlis Sukan Negara MSN dan Persatuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka dilapor sudah mencapai persetujuan untuk menghantar atlet silat negara ke Korea sebelum menyertai kejuaraan Asia nanti. Apapun cabaran yang mendatang, Al-Jufi tetap meletakkan sasaran untuk memenangi tingkat emas selepas kategori kegemarannya e-putra tidak dipertandingkan di Sukan C Filipina. Ketika ini Al-Jufi juga nampak sudah pulih sebelumnya daripada kecederaan bahu kiri dan bekas juara dunia itu sempat meluangkan masa ke Dance General Store milik Breaker Fashion Fairuz Ramdan di Mutiara Damansara semalam. Kejohanan golf remaja antarabangsa Bank Sport Excel 2019 kini kembali untuk edisi ke-14. Acara tahunan yang berlangsung di Club Golf and Country Kota Permai Shah Alam itu akan bermula hari ini sehingga 17 Oktober nanti. Lebih menarik, kejohanan yang disertai 144 pemain golf remaja ini akan berlangsung di dua padang golf berikutan peningkatan jumlah peserta. Kejohanan yang melibatkan 13 buah negara akan menampilkan 65 pemain golf dari Malaysia dan 79 pemain antarabangsa, dan Jepun adalah negara terbaru yang akan mendahului perlawanan pada pertandingan tahunan itu. Apa yang pasti, saingan dilihat sengit apabila Thailand akan menghantar peserta paling ramai seramai 33 peserta, dan kejohanan ini hanya menetapkan 100 peserta sahaja untuk pusingan akhir.
Terdapat 8 kategori yang akan dipertandingkan, antaranya bagi usia seawal 9 hinggalah 18 tahun, lelaki dan perempuan. Hadiah utama menanti pemenang ialah 5 beasiswa golf yang ditawarkan oleh Akademi Golf Hill bagi tempoh setahun dan sebulan. Untuk rekod pemain golf perempuan kebangsaan, Mirabel Ting Eun Jun adalah juara White Tee pada kejohanan edisi ke-13 yang diadakan di venue sama tahun lalu. The differences between this year and last year is the quality of the competition. If you look at the list, flight draw and also the master list that were given to you, based on the handicaps, you can definitely come to a conclusion that it's going to be a very competitive tournament. And yes, that's what we're all looking for. Baik, sekian dulu Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai berita dalam talian. Saya Fatih Ahmad Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.